أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. وبعد الحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada zuhur yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyaksikan secara langsung juga yang menyaksikan di live Facebook Surau JKR. Mudah-mudahan semuanya beroleh manfaat. Dan ni di live Facebook tu di Surau JKR ke di audio kuliah? Audio kuliah. Oh, viral kuliah. Audio kuliah lain kan? Viral kuliah. Facebook viral kuliah. Jadi sama-sama kita sebar-sebarkan, like dan share. Mudah-mudahan sama-sama beroleh manfaat. Dan lama tak berceramah di depan jemaah, baru ceramah pula. Selalu online dia tak ada orang. Kalau ceramah online ni dia tengok tu je yang kat atas tu, yang berapa view, dia tengok yang tu ya. Kita pun tak tahu orang tu tidur ke, orang tu senyum ke, orang tu marah ke, kita pun tak tahu. Tapi bila mana ceramah depan orang ni, dia yalah nak memulakan kembali tu dia nervous tu kan. Dia nervous tu ada. Tapi tak apalah, mudah-mudahan baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengah hari zuhur ini kita lihat satu pesan, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam 40 hadis akhlak mulia. Kita ambil pada hadis yang ke-39. Satu bab yang jarang dibincangkan, jarang disebut dan jarang untuk kita memperingati di antara satu sama lain. Sebab kebiasaan orang, dia akan memperingatkan diri dia sendiri untuk berbaik dengan orang lain, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan untuk bila mana bergaduh, sama-sama untuk membaikkan di antara satu sama lain. Dia memperbaikkan diri dia sendiri, menyatukan diri dia sendiri dengan orang yang dia bergaduh, dan bermaafan dengan orang yang dia bergaduh, itu biasa. Tapi tajuk yang bakal kita bawa pada zuhur ni berkenaan dengan satu pesan daripada Nabi SAW tentang kita ni sebagai orang ketiga. Kita sebagai orang ketiga, dan betapa pentingnya kita ni menjadi orang yang mendamaikan orang yang sedang bergaduh. Bukan kita yang bergaduh dengan orang lain. Tapi bila mana kita melihat seseorang ini ataupun ada dua orang ini, dia sedang bertelingkah, sedang bersengketa, maka apa kita punya tindakan untuk mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa ini? Di dalam 40 hadis akhlak mulia ada disebut. Dan kalau tuan-tuan biasa baca Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa, karya Al-Faqih Abu Laits Al-Samarqandi pun ada sebut juga berkenaan dengan mendamaikan orang yang bersengketa. Jadi kita tengok satu hadis Nabi SAW. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam wassalati wassadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu zatil bain fa innal fasada zatil baini hiya haliqah. Rawahu Abu Daud wa Imam Tirmizi.
Baik. Hadis ini riwayat daripada seorang sahabat Nabi SAW yang mana disebut namanya sebagai Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu, dan ada juga yang menyebut namanya adalah Abu Darda Al-Ansari. Baik. Siapa dia Abu Darda ini? Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi SAW yang asalnya bukan beragama Islam. Seorang peniaga yang cukup hebat di kota Yathrib. Dan bila mana Abu Darda ini memeluk agama Islam adalah hasil daripada seorang sahabat dia yang disebut namanya sebagai Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah ni kawan baik kepada Abu Darda. Dialah yang memuju ataupun membawa Abu Darda ini memeluk agama Islam. Dan diceritakan juga Abu Darda ini adalah seorang sahabat yang cukup dekat dengan seorang lagi sahabat Nabi SAW yang terkemuka, namanya adalah Salman Al-Farisi. Abu Darda ni biasa duduk serumah dengan Salman Al-Farisi. Jadi tidak asinglah Abu Darda ini dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan bila mana kita sebut sahaja tentang nama mereka yang meriwayatkan hadis Nabi SAW, mesti kita takkan luput dan ketinggalan seorang nama yang disebut sebagai Abu Darda. Baik. Kita lihat apa maksud daripada hadis Nabi SAW sebentar tadi. Lalu katanya, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata beliau bahawa menyebut Rasulullah SAW bersabda, "Hendakkah kamu aku tunjukkan suatu yang lebih tinggi darjatnya daripada puasa, lebih tinggi darjatnya daripada solat, lebih tinggi darjatnya daripada sedekah?" Jangan kita faham pula kita kata, oh lagi tinggi daripada puasa Ramadan ke? Lagi tinggi daripada solat 5 waktu ke? Kita tengok dulu habis-habis apa hadis Nabi. Nabi kata lebih tinggi daripada puasa sunat, lebih tinggi daripada solat sunat, lebih tinggi daripada sedekah. Nabi kata, nak tak aku bagi tahu pada kamu satu benda yang bila mana kamu buat, dia punya ganjaran darjatnya lagi tinggi daripada puasa sunat, solat sunat dan juga sedekah. Kalau tuan-tuan tengok, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan tengok, Nabi SAW baginda ajarkan pada kita satu akhlak, satu tabiat dan juga satu cara. Nabi ajar pada kita bila mana nak bagi tahu satu perkara ataupun nak memberikan sesuatu ataupun nak menyampaikan sesuatu, Nabi akan tanya dulu kepada para sahabat. Nabi akan tanya, nak tak aku khabarkan kepada kamu? Nak tak aku ceritakan kepada kamu? Nak tak aku berikan kepada kamu? Nak tak aku sebutkan kepada kamu? Mahukah aku sampaikan kepada kamu? Akhlak yang Nabi ajar pada kita, bila mana nak cerita apa-apa sesuatu perkara pada orang lain, maka bukalah orang itu, tengok dia bersedia ataupun tidak. Sebab kita kadang-kadang pada hari ni kita bawa satu berita, kita terus cerita, tapi kita lupa nak ambil satu adab yang diajar oleh Nabi SAW, yakni dipanggil sebagai adab di dalam menyampaikan berita. Nabi ajar, jumpa orang sebut dulu, nak tak aku cerita pada kamu? Nak tak aku sampaikan kepada kamu? Tanya itu bukan tanya saja-saja, tapi tanya itu adalah untuk membuka orang itu, tengok dia bersedia ataupun tidak nak dengar apa yang kita cakap. Kadang-kadang dia tak bersedia, kadang-kadang dia tak seronok, dah menyebabkan dia pula jadi orang yang tidak beradab di dalam menerima berita. Sebab tu dalam Islam ni dijaga cukup cantik. Setiap perkara ada adabnya, hatta nak menyampaikan berita, nak menerima berita pun tetap ada adabnya. Baik. Nabi kata, hendak tak aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang lebih tinggi darjatnya daripada puasa sunat, solat sunat dan sedekah. Lalu sahabat-sahabat pun jawab, nak ya Rasulullah, kami nak tahu apa dia yang lebih tinggi darjatnya daripada solat sunat, puasa sunat. Padahal kita tahu puasa sunat tu hebat dah tu, solat sunat hebat dah tu, sedekah hebat dah tu, tapi ada lagi yang lagi tinggi darjatnya. Lalu Nabi kata, iaitu
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, kerana kejahatan persengketaan itu membawa kepada pemusnahan kepada agama. Nabi kata yang lagi tinggi darjatnya itu adalah bila mana hang nampak ada orang yang sedang bertelingkah, ada orang yang sedang bergaduh, maka damaikan mereka. Yang kita pada hari ini bukan mendamaikan, tapi bila mana kita nampak kawan kita di tempat kerja, sahabat kita di taman perumahan, mana-mana kawan kita yang bergaduh di dalam grup WhatsApp, kita buat apa? Kita jadi orang ketiga, bukan menyambung silaturahim tetapi memutuskan silaturahim, atau dalam bracket dia sebut sebagai apa? Kalau terlupa saja, dia sebut apa? Batu api. Dia jadi batu api tu, dia tak mau yang tu, dia nak jadi penghubung. Tetapi kita pada hari ni dia jadi batu api. Bila mana si A bergaduh dengan si B, hak si C ni dia duduk di tengah-tengah, bukan mendamaikan, tetapi dia jadi penambah cerita, menyebabkan lagi orang tu bergaduh. Dia nampak tadi kita bergaduh dua orang dalam surau, nak keluar surau, dia nampak kita bergaduh. Tiba-tiba hak si C ni, dia tengok kita bergaduh, mula-mula dia jumpa dengan si A. Dia kata pasal apa tadi bergaduh tadi? Nampak macam tegang je, ada apa bergaduh tadi? Dia kata kawan tu lah, aku keluar tadi, terlanggar dia sikit saja, terlanggar bahu dia sikit saja. Dia kata dia marah pada aku tau. Dia marah apa? Dia kata zaman-zaman Covid ni langgar-langgar orang, zaman-zaman Covid ni nak terlanggar orang apa semua. Dia kata jalan tu bagilah jarak 1 meter tu. Jarak tu betul, tapi hang janganlah marah kawan tu terlanggar. Jadi bila mana dia dah tahu kawan ni bergaduh, A dengan B bergaduh, dia pun kata B tu memang macam tu, dia tu perangai memang macam tu, dia tu memang suka cari gaduh dengan orang, dia tu memang suka bertelingkah dengan orang, dia tu memang tak berapa ngam dengan orang, dia memang macam tu. Agak-agak bila A ni dengar macam itu, dia lagi elok kan lagi jadi marah? Lagi dia jadi marah. Dia akan kata pula dalam hati, patutlah pun, memang suka cari gaduh dengan orang, patutlah pun. Dia akan mula jadi macam itu. Dia jumpa pula dengan si B pula di kafe lepas mayang Zuhur. Masa makan tengah hari dia jumpa, elok kawan tu duk cedok lauk. Dia pun kata, tadi nampak macam bergaduh dengan A tadi, kenapa tadi di surau tadi? Aku terlanggar dia, dia pula maki aku nak minta maaf, dia pula tak nak. Yang C ni pula kata, A tu tadi aku jumpa dia dekat pintu surau, aku ingat ke dia tu nak elok berbaik dengan hang, rupa-rupa dia kutuk hang pula di belakang. Kalau hang nak tahu si A tu memang macam itu. Dia tu jenis tak suka berbaik dengan orang, dia tu jenis tak berapa nak ramah dengan orang. Dia pergi tambah cerita pula, akhirnya dua orang ni bukannya makin nak jadi baik, akhirnya makin bergaduh, makin bermasam muka. Inilah yang disebut sebagai yang Nabi kata tak mau ada orang yang macam ini, yang nak memutuskan lagi, nak merenggangkan lagi, nak menjauhkan lagi. Yang Nabi kata bila nampak dua orang bersengketa, maka damaikan dia, baikkan mereka yang sedang bergaduh. Baik, kita tengok huraian kepada hadis tadi. Disebutkan pengarang, apabila wujud persengketaan di dalam masyarakat, ianya tidak akan menjadi tajuk buah mulut semua orang. Ada yang menyebutnya persengketaan itu dengan tujuan yang baik untuk mendamaikan. Kadang-kadang ada yang sengaja membesar-besarkan kesalahan seseorang. Ada yang mengambil kesempatan untuk merendahkan pula orang lain agar menduduki tempat yang tertentu. Disebutkan di sini, bila mana ada satu pertelingkahan jadi dalam satu-satu masyarakat, dia akan menjadi buah mulut. Bila dia menjadi buah mulut, kita akan tahu, okey, ada sahabat aku sedang bergaduh, ada sahabat sedang bertelingkah. Dan kalau tuan-tuan bisa dengar juga, kita ni bila mana bertelingkah, bila mana bergaduh, dia ni ada 3 hari untuk masa berbaik. Dan ada pula orang tanya, dia kata kenapa 3 hari? Kenapa tak 1 hari? Kenapa tak 2 hari? Kenapa paling singkat dia bagi 3 hari? Rupa-rupanya bila ditengok balik dalam 3 hari itu ada apa? Yang pertama, bila tengok hari pertama itu hari bergaduh,
Hari bergaduh, hari bermasa muka, hari tengah panas. Bila tengah panas hari pertama itu, dia ambil masa untuk bertenang. Ambil masa untuk bertenang. Bila dah tenang, dah cool down, dah okey, masuk hari kedua, waktu untuk berfikir. Kenapa aku bergaduh? Kenapa aku mulakan dulu? Kenapa aku macam itu? Kenapa aku yang tinggi suara dulu? Hari kedua, hari berfikir. Dan hari ketiga, hari bermaafan. Hari ketiga, hari bermaafan. Hari ketiga, hari berbaik. Hari ketiga, hari pergi bersalam, pergi berjabat tangan. Nabi kata yang paling baik di antara dua orang yang sedang bertelingkah, siapa dulu yang bagi tangan. Bukan siapa dulu yang tunjuk bibir. Kadang-kadang tarik muka. Nabi kata yang paling baik bila mana dua orang bergaduh, yang paling dulu bagi tangan. Tapi kita hari ni berfikiran satu benda. Dia yang cari pasal dengan saya, tuan. Pasal apa saya pula yang nak kena berjabat tangan dengan dia? Pasal apa saya pula yang nak kena jumpa dengan dia untuk bermaafan? Patut dia yang mulakan dulu, dia lah yang kena jumpa saya. Islam tak ajar rupa itu. Islam ajar bila mana bertelingkah, tak kisahlah siapa hak mula dulu, siapa yang pergi jumpa dulu untuk mendamaikan, dialah orang yang bagus. Jadi yang ini yang kita nak tengok pada hari ini, yang Nabi nak pesan kepada kita. Sebab ada di antara kita yang terlepas pandang benda-benda yang macam ini. Kita faham bila nampak satu kemungkaran, tegur. Bila nampak satu benda tak elok orang lain buat, maka cegah. Tapi bila mana kita tengok orang lain bertelingkah, kenapa kita biarkan? Takut satu hari nanti Allah akan tanya pada kita, wahai si fulan bin si fulan, kamu meninggal umur 70 tahun. Waktu kamu kerja di JKR tu, kamu tahu dah ada kawan kamu bergaduh 2 orang di situ? Saya tahu. Apa yang kamu buat untuk membaikkan mereka? Saya tak buat apa, saya tengok je lah. Pandai-pandai dia orang lah nak buat macam mana untuk berbaik. Tak nak dengar yang macam itu. Allah nak tahu ada tak apa-apa usaha yang kamu buat untuk membaikkan mereka. Sebab kadang-kadang di dalam nak membaikkan orang ini, helah itu kena ada. Sebab ada orang dia faham, dia kata kena tipu-tipu lah untuk baikkan mereka. Bukan tipu-tipu. Istilah tu kena betul. Ada helah yang dipakai untuk membaikkan orang yang bersengketa. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang bergaduh, kita saja kata, tadi aku lepak di makan tadi, jumpa dengan kawan kita Hak Mat tu. Dia sebut pasal kamu, dia teringat kat kamu kot. Oh dia ke? Padahal dia tak sebut pun. Tapi itu helah untuk membaikkan. Dan cuba juga fikir apa benda yang aku boleh buat untuk membaikkan mereka berdua. Walaupun mengambil masa yang lama, walaupun mengambil masa tu tak jadi-jadi buat, tapi tetap ada usaha untuk membaikkan. Sebab tak nak tengok hubungan silaturahim itu terpisah, terputus. Kita duduk kerja di satu tempat, pergi makan sama tempat, pergi solat satu surau. Tapi setiap blok ada surau kan? Setiap blok ada surau kan? Jadi duduk di apa? Mai awal tadi nak parking tadi, penuh parking. Dalam Pak Gad kata, dia kata pasal apa patah balik? Saya kata parking tak ada, parking penuh. Dia kata tunggu apa lagi? Parking penuh, parking luar. Dia kata saya kata sudah. Lalah kali parking depan tu tak tahu kalau kena saman nanti habis. Tapi tak ada orang saman pun. Tak ada. Okey kot, tak ada orang saman. Lebih kurang kena claim je kan. Kena claim bayar 100 buka. Lepas tu balik menangis kan. Baik. Okey. Bila disebut tadi, kita lihat pula sambungan pada huraian yang diceritakan. Baik. Ada juga yang suka menambah perkara baharu daripada hakikat yang terjadi. Ringkas cerita, bermacam-macam perbualan tentang sengketa itu akan ianya jadi bersimpang siur ke sana dan kemari. Dia kata pula, bila mana ada 2 orang ini bergaduh, maka akan jadilah tokoh tambah dalam cerita. Padahal ceritanya sikit je pun, bergaduhnya sebab benda kecil je pun. Tapi sebab bergaduh punya pasal, sebab panas hati punya pasal, maka akan keluarlah cerita-cerita lain tentang keburukan sahabat itu. Sebab itu pernah diceritakan di dalam satu kata-kata pujangga. Pernah disebut di dalam kata-kata pujangga. Tuan-tuan kut benda ni, simpan betul-betul, pegang betul-betul dalam hidup.
Dan nanti balik fikir, betul ke tidak lelaki baju kuning tadi sebut? Balik nanti fikir. Pujangga mengatakan, berhati-hati sekali dengan musuh. Berhati-hati sekali dengan musuh. Tetapi berhati-hati 1000 kali dengan kawan. Saya ulang, pujangga mengatakan, berhati-hati sekali dengan musuh, tetapi berhati-hatilah 1000 kali dengan kawan. Kenapa dia kata berhati-hati sekali dengan musuh, tetapi berhati-hatilah 1000 kali dengan kawan? Sebab bila jadi persengketaan, bila jadi pergaduhan, bila jadi pertelingkahan di antara kita dengan kawan kita, maka akan timbullah segala rahsia dan aib tentang diri kita yang dulu dia simpan masa dia jadi kawan. Masa jadi kawan dia akan simpan. Kita cerita, oh aku bulan ni duit tak berapa ada lah, aku pinjam sana, aku pinjam sini, aku pinjam sini, aku pinjam situ. Kita cerita dekat kawan, maka kawan pun simpan. Jangan cerita ke orang lain, tahu benda ni, tahu malu aku pinjam sana sini. Dia kata tak. Aku kawan ham, I'm your friend. Aku kawan ham, takkan aku nak cerita ke orang, aku simpan baik-baik. Kita buat tu, kita cerita kat dia. Kita buat ni, kita cerita kat dia. Tapi bila mana bergaduh, agak-agak dia buka tak cerita tadi. Dia akan buka satu persatu. Orang tak tanya pun dia buka. Dia tengah marah, panas hati, dia sembang dengan orang lain pula cerita pula, oh dia tu memang macam tu. Nak tahu tak, dia tu jenis kaki suka pinjam duit tu. Mana hang tahu? Aku tahulah dia cerita kat aku dulu masa kami baik dulu, dia cerita. Tapi bila mana dah bertelingkah, bila mana dah bergaduh, maka akan timbullah tokok tambah dalam cerita pengarang kata yang akan menjadi lebih bersimpang siur ke sana ke sini. Sebab itu Islam tak bagi kita ni bergaduh, bertelingkah, bergaduh. Bila mana ada benda yang jadi di antara kita, maka selesaikan dengan baik. Dan kalau dua orang ini tidak boleh selesaikan dengan baik, kita jadilah orang yang ketiga untuk selesaikan dengan baik. Dan kalau kita orang ketiga pun tak boleh selesaikan dengan baik, maka carilah orang yang boleh buat benda itu supaya pertelingkahan itu jadi balik baik. Cari orang. Kita di sini mungkin ada kita punya counselling punya department ke, mungkin kita punya bos untuk panggil dua-dua ni supaya bincang balik apa benda yang menyebabkan bergaduh. Sebab bila mana bergaduh, nak datang kerja pun jadi tak seronok. Agak-agak seronok kan datang kerja kalau kita ni duduk satu tempat dengan orang yang kita bergaduh? Tak seronok. Nak masuk pintu pagar teringat muka dia. Tambah pula meja kita sebelah meja dia pula. Tambah pula buat tugasan kita sama dengan dia pula. Naik lori warna kelabu kuning duduk sebelah dia pula. Aduh, agak-agak bercakap tak dalam kereta? Tak bercakap. Naik lift, tengok-tengok naik lift nak pergi surau, naik lift satu lift dengan dia. Agak-agak bercakap tak dalam lift? Mana bercakap, diam dalam lift. Seorang paling muka ke kiri, seorang paling muka ke kanan. Keluar buat macam dia seorang-seorang dalam lift. Sebab bergaduh. Nak pergi makan tak seronok, nak pergi ke situ tak seronok, nak pergi ke sini tak seronok sebab bertelingkah. Hidup tak ramai kawan, tapi musuh diperbanyakkan. Maka fikir balik. Sebab tu dibawa tajuk ini pada tengah hari ini supaya kita berfikir. Ada di antara kita yang terlibat di dalam persengketaan tetapi masih lagi belum berbaik. Sekarang dah 8 Syaban. Berapa hari lagi nak masuk 1 Ramadan? 13 hari bulan 4 kalau tak silap. Oh, tengok kalender. Tadi dapat kalender, ada orang bagi kalender. Ni nama dia. Tak silap lah bagi kalender. Boleh kita tengoknya. 13 Ramadan. 13 Ramadan. 13 hari bulan 4 kalau tak silap. Oh, betul ke? Ke ada yang baru tahu hari ni? 13 hari bulan 4 Ramadan. Nampak? Awal Ramadan, gambar kurma. Kan? 13 hari bulan 4. Tak lama dah. Nak masuk bulan Ramadan. Tiap-tiap tahun kita peringatkan bila nak masuk bulan Ramadan ni kalau ada musuh berbaiklah. Sebab bulan Ramadan bulan rahmat. Nak masuk bulan Ramadan satu bulan yang istimewa, tapi masuk dalam bulan Ramadan dengan penuh kebencian orang pada diri kita. Kita jangan ingat bila mana kita bergaduh dengan orang, kita je membenci orang. Tapi kita kena faham lagi satu benda, bila mana kita bergaduh dengan orang lain, kita juga akan dibenci. Jadi tak seronoklah bila mana kita hidup di dalam kebencian orang lain. Baik. Kita sambung huraian.
Orang yang mempunyai kesedaran yang tinggi dan semangat perpaduan yang benar akan sentiasa berusaha meredakan keadaan dan mencari kaedah-kaedah yang sesuai untuk dikemukakan bagi tujuan mendamaikan persengketaan yang telah berlaku. Dia kata orang yang betul-betul dia ni ada semangat perpaduan, dia ni betul-betul bukan jenis orang yang suka bergaduh. Dia bila mana terjadi sahaja satu pertelingkahan, bukan kata pertelingkahan, bila mana dia ni jumpa dengan orang yang biasa tegur dia, tiba-tiba hari tu orang tu tak tegur dia, dia akan rasa gelisah dan rasa tak sedap. Dia akan rasa gelisah, rasa tak sedap. Saya tanya pada tuan-tuan yang ada di sini dan juga yang menonton di live, pernah tak kita rasa macam itu? Bila mana kita jumpa dengan orang yang biasa tegur kita, tiba-tiba hari itu kita jumpa dengan dia, dia tak tegur kita. Ada tak kita rasa macam, apa aku buat? Ada aku buat apa-apa ke? Ada terjadi apa-apa ke? Ada silap cakap ke? Ada tak rasa macam itu? Ke bila mana orang jumpa kita, orang tak tegur kita, kita rasa seronok biasa je, rasa macam tak ada apa je. Kalau ada rasa macam tak ada apa, makanya di situ kita ni bukanlah seorang yang bersifat perpaduan dan nak membaikkan di antara satu sama lain. Dia kata di sini, kalau kita ni benar-benar ada semangat perpaduan yang betul, maka kita ni bila mana terjadi sahaja ataupun kita ternampak sahaja pertelingkahan, kita akan cepat-cepat cari jalan. Jalannya bagaimana? Jalannya pergi jumpa dengan dua orang itu. Pergi jumpa dengan dua orang itu, maka ceritakanlah kebaikan tentang satu dengan yang lain, supaya kedua-duanya ini mula bersangka baik di antara satu sama lain. Pergi jumpa dengan dua-dua, dan supaya mereka ini tak mula berfikir buruk tentang satu sama lain. Saya dah sebut di awal tadi, jangan tambah-tambah cerita buruk pasal satu dengan yang lain, supaya tidaklah mereka ini bertambah-tambah marahnya. Dan lagi satu, kena tengok juga waktu untuk membaikkan mereka. Janganlah bila mana dua orang itu tengah bergaduh, dua orang itu tengah tegang, dua orang itu tengah sama-sama angkat penumbuk, waktu itu kita nak datang. Sebab kita takut bila mana dua-dua tu tengah panas, kita datang, daripada dua bergaduh jadi tiga orang bergaduh. Dia kata, hang tak tahu apa cerita, tiba-tiba datang sekali, hang kena kot. Kita pula termasuk sekali. Maka di situ kena tengok waktu bila yang sesuai. Waktu bila yang sesuai, cara mana yang sesuai. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, di samping kita belajar ilmu formal, belajar juga ilmu yang tak formal. Apa makna ilmu tak formal? Ilmu kehidupan, yakni ilmu nak melihat bagaimana mood seseorang. Saya cerita di sini lah, cerita sini habis sini ya, cerita sini habis sini. Oh, cerita sini habis sini apa tu live Facebook? Nanti share dia tak habis sini ya. Kalau nak tengok mood orang, waktu jumpa orang tersebut, pandang mukanya. Pandang mukanya, tatap matanya. Tengok muka di situ, dia akan tahu apa mood orang tu. Kalau kita tengok mata dia, dia tetap dalam keadaan mukanya macam itu, maknanya ada benda tak kena. Dia tengah runsing, dia tengah stres, dia tengah tak berapa seronok. Pagi tadi kan kita main kerja, jumpa kawan kita, tengok muka dia, pasal apa dia ni lain macam ni muka ni. Tengok pula yang belah kiri ni pula, pasal apa lain macam pula muka dia ni. Rupa-rupa yang seorang Johor, yang seorang Perak, patut dua-dua masak. Rupa-rupa Seri malam tadi dua sama. Elok nak menang lalah kali penalti pula dah. Aduh kan. Patut dua-dua muka masak, berupa ada benda. Bila kita tengok je tak berubah muka dia, macam itulah juga. Sebab kebiasaan manusia bila mana kita tengok muka, kita tengok mata dia, dia akan tersenyum dalam keadaan spontan. Manis muka dalam keadaan spontan. Tapi dia tak, rupa-rupa dia ada masalah. Rupa-rupa dia ada benda tak kena. Sama juga dengan ibu-ibu muslimat di belakang.
Suami balik daripada kerja, nak tengok macam mana mood suami pada hari itu, tengok pada muka. Kalau muka suami dalam keadaan merah padam, kalau dahinya berkerut, kalau mukanya tak berapa happy, janganlah balik tu minta macam-macam. Nak ajak pergi makan luar lah, teringin nak makan ketam, ketam raja lah, king crab ke apa kan, nak makan pula. Oi, bukan murah, dekat 150 sekilo. Oi, sebulan makan tu botak kepala yang memang. Tapi teringin minta macam-macam pula tak kena. Sebab nampak mood je di situ. Sama dengan orang hak bergaduh tadi, nak tengok dia ni dah okey ke belum, tengok pada muka dia. Kalau dia dah boleh bergurau senda, kalau dia dah boleh berlawak-lawak, maka waktu itu dia dah okey. Maka pada ketika itu, pergilah berbicara dengan orang itu, sebut pada dia ayat-ayat yang boleh menyebabkan dia terbuka hati untuk memaafkan orang yang dia bergaduh tadi. Tapi cara kena betul lah. Dan lihat pula di sini katanya, namun sekiranya dia ingin mencari pendamaian dengan niatnya ikhlas, maka ketahuilah Allah akan menemukan dia dengan jalan yang terbaik. Tapi bila mana dia ni nak membaikkan itu ada sebab-sebab keduniaan, maka tunggulah dia akan menemui jalan buntu. Oh, nak membaikkan orang pun kena tengok juga, kadang-kadang niat tu kena jaga juga. Sebab ada orang dia kata, niat tu belakang cerita lah, yang penting sekali kita baikkan mereka tu. Niat tu kena betul dulu. Sebab tu kalau kita fikir balik, kita kata niat belakang kira, takkanlah di dalam kitab-kitab yang utama diletakkan hadis-hadis berkenaan dengan niat di awal. Al-Azkar berkenaan dengan niat di depan. Tanbihul Ghafilin tentang niat di depan. Kita baca pula tentang hadis-hadis pilihan pun tentang niat di depan. Matan Arba'in hadis 40 Imam Nawawi pun tentang niat juga di depan. Sebab apa? Difikirkan di situ apa-apa nak buat, niat itu penting. Dan dia katakan di sini, kalau hang buat itu nak membaikkan dua orang bersengketa itu, niatnya betul-betul nak membaikkan kerana Allah, maka Allah akan tunjukkan kamu jalan yang terbaik untuk membantu mereka. Tapi bila mana niat hang itu ada sebab lain, hang nak baikkan mereka sebab hang nak projek. Nak baikkan mereka sebab hang ada tujuan lain. Nak baikkan mereka sebab nak ada benda lain, maka kamu akan menemui jalan buntu daripada usaha tersebut. Maka hati-hatilah di situ. Justru itu, sudah tentu usaha ini memerlukan kesedaran yang tinggi, semangat yang tidak pernah padam dan berlapang dada, serta dapat mengawal perasaan dengan baik. Dia kata kena ada 3 elemen, kena ada 3 benda. Yang pertama, kena ada semangat kesedaran yang tinggi. Fikir balik, kalau mereka ni bergaduh nanti jadi apa, kalau tak baik-baik juga 2-3 bulan jadi apa, aku kena bagi mereka ni jadi baik. Kena ada kesedaran. Yang kedua, mestilah berlapang dada. Kalau orang tu sembuh balik pun, kalau orang tu marah kita balik dalam nak mendamaikan pun, tetap kita dalam keadaan sabar dan tenang. Jangan kita pula pergi marah orang tu. Aku ni banyak lagi kerja lain nak buat tau. Kerja tu tak siap lagi, kerja ni tak siap lagi, apa segala benda, banyak lagi benda tak siap. Tapi aku jumpa juga dengan hang nak membaikkan hang bergaduh. Hang pula marah pada aku, dia ni satgi. Oh, jangan macam tu. Dia tak jadi ya. Maka dia kata berlapang dada. Walaupun kita kena marah balik, ya aku faham. Hang tengah panas, hang memang tengah dalam keadaan stres masa tu. Aku faham. Tapi aku ni fikir pada kamu berdua. Patut hang terima kasih pada aku. Dalam ramai-ramai orang yang berada di sini, aku cakna dengan hang. Oh, sangka baik pula dah. Dah sangka baik pula dah. Tapi sebutlah dalam ramai-ramai orang, aku nampak di sini di mana silapnya kamu berdua. Aku tak kata dia betul, kamu salah. Aku tak kata kamu salah, dia betul. Aku kata kat sini, dua-dua ada salah, dua-dua ada betul. Jadi bila mana dah jadi macam ini, hang kena berlapang dada lah. Pergi bersemuka dengan dia, pergi bermaafan. Dia akan keluar ayat tadi. Ayat apa? Dia dulu yang cari pasal dengan saya. Takkan saya nak pergi minta maaf dengan dia. Jatuhlah maruah saya. Di sini bukan kisah apa-apa maruah ke apa, bukan. Ingat Nabi pesan tadi, Nabi kata siapa dulu yang bagi tangan untuk bermaafan, dialah lagi baik di antara dua yang bersengketa tadi. Tapi dia fikir, dia mula dulu, dia lah kena datang jumpa saya. Dia mula dulu, dia lah kena minta maaf. Pergi jumpa.
Sebut satu ayat dalam nada yang paling rendah. Kalau tuan-tuan belajar menyanyi, kalau tuan-tuan belajar pengucapan awam, kita akan belajar suara perut. Suara perut ni bawah suara dia. Bawah bass suara dia. Ambil suara tu bercakap. Assalamualaikum. Aku minta maaf. Tadi tak sengaja. Tadi tu dua-dua tengah panas, dua-dua tengah stres, dua-dua tengah dalam keadaan runsing. Yalah, boleh bergaduh macam itulah. Tapi sampai bila kita nak bergaduh? Sampai bila kita nak bertelingkah? Kita semayang, imam yang satu, surau yang satu, kiblat yang satu. Tapi kita duduk semayang, kita bergaduh pula di dalam. Tak berapa seronok lah. Jadi walaupun aku tahu kamu yang mula dulu tadi, aku mula dulu minta maaf. Hulur tangan. Tapi zaman-zaman sekarang ni hulur tangan lah, letak tangan dada lah. Dia dulu yang bagi. Makna di sini yang terima permohonan maaf tadi pun dia juga akan jadi lembut hati. Tapi bila mana dua-dua angkat suara, dua-dua tinggi suara, dia takkan jadi selesai. Maka di sini kenalah dua-dua berlapang dada, dua-dua mengawal perasaan dengan baik supaya selesailah pertelingkahan tadi. Oleh kerana itu, pahala yang sangat besar menanti orang ini. Kerana apa? Kerana dia menghubungkan silaturahim, melebihi pahala orang yang banyak berpuasa, orang yang banyak solat dan orang yang banyak bersedekah. Seandainya tidak dilaksanakan pendamaian ini, maka masalah akan bertambah kusut dan mungkin akan membawa kepada perbalahan. Kerugiannya bukan pada siapa-siapa, kerugiannya adalah pada agama. Orang lain tengok, oh Islam ni macam ni, rupanya ada masalah bergaduh. Oh dia ni macam ni, rupanya ada apa-apa benda kecil pun nak bergaduh. Tak nak. Kita tak nak nampak keburukan di situ, maka kita berbaiklah. Kerana apa? Dia kata tak nak nampak kusut dan akan menambahkan lebih kepada permusuhan. Berbaik. Sebab tu di antara tip yang boleh dikongsi adalah, kalau nak marah seseorang, kalau nak bergaduh dengan seseorang, fikir dulu. Adakah kalau bergaduh ini selesai masalah, dan adakah bergaduh ini membawa keuntungan? Kalau dua-dua tu tak ada, maka tak payah. Sebab tu tak sia-sia seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada Rasulullah, dia minta nasihat. Hadis ni semua orang hafal, dan kalau dengar ni memang, oh yang ini rupanya memang semua hafal. Sahabat ni datang bertemu dengan Rasulullah, minta nasihat. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi saya satu nasihatnya ringkas tetapi sangat penting? Boleh tak bagi saya satu nasihat yang pendek tetapi maknanya besar? Nabi kata, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Disampaikan oleh seorang manusia yang paling agung, namanya Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW, yang marahnya ada tapi kena pada tempatnya. Tuan-tuan jangan faham, jangan marah tu maknanya tak boleh marah. Boleh marah, tapi marah kena pada tempat dan sebabnya. Kalau setakat kawan terlanggar kita di depan pintu tu pun nak marah, tak padan. Kalau setakat dia terpakai selipar kita pergi ke tandas tu, tak padan. Kalau setakat dia berjanji pukul 1.45, dia sampai pukul 1.50 lewat 5 minit, nak marah maki dia, tak padan. Habis tu ustaz, takkan nak biar dia lambat macam itu, tak pancul, tak tepat pada masa. Siapa suruh marah? Orang suruh nasihat. Hang dah janji dengan aku 1.45, pasal apa hang sampai pukul 1.50? 5 minit hang buang masa aku tau. Minta maaf lah. Itu namanya nasihat. Marah ni maki benda lain. Elakkan. Sebab apa yang banyak terjadi pergaduhan, pertelingkahan, persengketaan pada hari ini adalah bila mana kita tak boleh kawal kemarahan. Asyik nak marah tiap-tiap masa. Datang kerja traffic light lama. Traffic light nombor dia sampai 196 nombor. Punya panjang nombor traffic light. Tuan-tuan tahu traffic light di mana tu? 196. Dekat-dekat dengan stadium Shah Alam. Panjang. Siapa tersangkut kat situ sempat solat sunat duha.
Panjang yang main-main. Traffic light lah lambat. Siapa buat traffic light ni? Marah betul lah. Marah traffic light buat apa? Patutnya kita dah tahu nombor dia 196. Hang keluarlah awal sikit. Bila mana hang keluar awal, hang tak ada sebab nak marah pada traffic light tu. Sebab kita dah susun masa dengan baik. Sebab kadang-kadang yang terjadi kemarahan, tak boleh kawal kemarahan disebabkan silap kita sendiri. Jadi kesimpulan nak sebut pada hari ni hanya 3 sahaja. Yang pertama, bila mana kita nampak ada orang yang bertelingkah, bergaduh, bersengketa, maka kita kena jadi orang yang paling awal di dalam nak mendamaikan mereka dengan cara yang betul. Kita kena jadi orang yang paling awal berebut nak mendamaikan orang. Inilah semangat yang dah hilang pada hari ini. Yang ramai pada hari ini semangat nak tengok orang bergaduh. Tengok. Nampak depa tarik muka tu, nampak. Aku teka ni mesti bergaduhnya ni. Ini mesti bergaduhnya ni. Hambek dengan aku. Kalau mereka bergaduh, hang belanja aku makan tengah hari. Okey? Nampak. Semangat nak tengok orang bergaduh. Balik ke rumah petang, balik kerja, dengar suami isteri jiran sebelah pupa bergaduh. Laki bini dalam kereta. Abang agak depa ni cerai ke tak cerai? Asal cerai kot. Sebab apa? Sebab dah 3 minggu dengar bergaduh ni. Rasa tak kot. Rasa bini dia baik, tapi rasa cerai ni. Nampak? Semangat nak tengok orang bergaduh. Patutnya semangat itu dialih semangat nak tengok orang berbaik. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok pada hari ni kita jadi orang yang bukan sahaja mendamaikan orang lain, tetapi kita juga mendamaikan diri kita dengan orang lain yang kita bergaduh. Apa guna mendamaikan orang bersengketa tapi kita pun banyak musuh? Apa guna mendamaikan orang bergaduh tapi kita pun banyak bergaduh dengan orang lain? Cepat berdamai. Sebab kita tak tahu apa nama kita esok. Makna tak tahu apa nama kita esok tu, kita tak tahu adakah kita masih ada ataupun tidak esok. Jadi dikumpul musuh, maka akan membanyakkan kebencian pada kita. Bila mana kita banyakkan sahabat, banyakkan kawan, maka doa akan banyak pada kita bila mana kita ditimpa kesusahan. Jadi orang baik. Dan yang ketiga, daripada apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW sebentar tadi, yang ketiganya adalah jaga kelakuan. Jaga kelakuan waktu bila? Jaga kelakuan ketika mana kamu bergaduh, dan jaga kelakuan ketika mana kamu marah. Sebab saya selit sikit, kalau nak tengok perangai orang sebenar, tengoklah waktu dia marah. Kalau nak tengok perangai orang betul, nak tahu macam mana betul-betul perangai seseorang, tengok waktu dia marah. Ini saya kongsi pada tuan-tuan satu rahsia. Saya rasa macam pernah sebut kat sini, tapi saya sebutlah sekali lagi. Saya kongsi satu rahsia. Tadi saya ajar macam mana nak tengok mood orang. Sekarang saya ajar macam mana nak tahu apa perangai sebenar orang ini dan apa yang ada di dalam hati dia. Nak tahu? Saya cerita. Kalau tuan-tuan nak tahu, apabila seseorang anak Adam, ketika mana dia dalam keadaan moodnya stabil, dalam keadaan happy, dalam keadaan good mood, apa yang di otak akan keluar di mulut? Apa yang di otak akan keluar di mulut? Dia boleh fikir, dengan orang ni aku kena cakap macam ni, dengan orang ni aku kena cakap macam ni. Dia boleh fikir. Apa yang di otak akan keluar di mulut. Tapi bila mana dia dalam keadaan bad mood, dia marah, apa yang di hati akan keluar di mulut. Sebab tu kita kata, aku tak pernah tengok dia cakap macam ni. Yang itulah dalam hati dia. Bila mana dia marah, dia tak sempat kontrol, dia tak dapat bawa kewarasan berfikir, mana apa yang di hati itulah akan keluar di mulut. Sebab tu nak tengok perangai orang sebenar, apa yang ada di lisan, apa yang ada di tingkah laku dia, tengok waktu marah. Tengok waktu marah. Akan nampak ni dia perangai betul. Ni dia perangai dia rupanya. Waktu baik elok aja. Makan tu kunyah 40 kali waktu baik. Tapi bila mana marah, makan tak kunyah. Masuk telan. Baru nampak, ni dia perangai dia. Waktu dia baik, dia panggil kita anak entah. Entah nak bila? Jomlah makan dengan anak sekali. Waktu baik. Waktu marah,
Bukan aku hang tu kira sopan lah tu. Tuan-tuan fikirlah apa yang lagi tak sopan daripada aku hang. Yang tu yang keluar bila mana dia dalam keadaan marah. Sebab itu, sebagai yang terakhir ni 1.50 dah, kita nak sembahyang Zuhur. Tuan-tuan, kalau di awal tadi saya sebut berhati-hati sekali dengan musuh, tetapi berhati-hati 1000 kali dengan kawan. Di hujung ni saya nak sebut berhati-hati sekali dengan orang yang selalu marah, tetapi berhati-hati 1000 kali dengan orang yang tak pernah marah. Ustaz, orang yang tak pernah marah buat apa nak takut? Dia tak pernah marah, kita buat lebih kurang pun macam tu lah dia juga. Buat apa nak takut? Oh, dia punya analogi dia mudah je. Tuan-tuan, kalau tayar biasa meletup, kita dah tahu bunyi dia macam mana. Tapi kalau tayar yang tak pernah meletup, kita tahu tak bunyi dia macam mana? Kita tak tahu. Boleh jadi dia lagi kuat letupannya daripada tayar yang pernah meletup. Orang yang selalu marah, kita dah tahu bila dia marah macam ni, bila dia marah macam ni. Kita pun dah lali dah dengan dia marah. Tapi dengan orang yang tak pernah marah, dia akan keluarkan apa yang dia simpan daripada dia lahir sampailah hari kejadian. Dia akan keluar dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Sebab tu orang tua-tua selalu pesan, orang tu dia tak pernah marah, tak pernah tengok dia marah, jangan buat dia marah. Orang tu tak pernah marah, jangan buat dia marah. Orang tua-tua selalu pesan. Tapi kalau yang selalu marah, orang jarang-jarang pesan. Jadi itulah yang kita dapat pada hari ini berkenaan dengan mendamaikan orang bersengketa dan mengawal diri dalam keadaan kemarahan. Sebenarnya banyak lagi tips-tips kehidupan ataupun ilmu-ilmu kehidupan yang saya nak kongsikan, tetapi masa mencemburu. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم بالخير. Ya Allah, jika ada dalam majlis ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tersilap tutur kata ataupun terlebih kurang senda. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.